Dengar tak? Okey, kita pergi soalan. Macam mana nak buat? Pakai sopo. Okey, sopo boleh, sopo paling senang sekali lah nak buat. So, kita pakai sopo yang senang. Kalau nak buat macam ni pun boleh juga. X minus apa ni? A. Satu lagi apa? Last. Macam ni. Sama dengan kosong. Nak kembangkan boleh juga macam ni. Ada dua cara lah. Tapi kalau nak senang lagi, kita pakai sopo. Okay, kita cuba pakai sopo. Sopo adalah sum of root. So, kita tambahkan jadi apa? Alpha ke? Alpha square tambah 2. Alpha tambah 2. Okay, nak buat apa, Po? Alpha darab 2 alpha. So, jadi apa? 2? 2 je. Ya. Lepas tu yang atas ni nak buat apa? Biar Alpha square tambah 2. Oh, alpha. alpha square tambah 2 bahagi Over dengan alpha. Itu je. itu alpha. Nak bagi sama kan? Samakan penyebut. Lepas tu kita boleh masukkan. Sopo macam mana? X kuasa 2 tolak. So ni kena ingat jangan salah ya ni. Nanti salah tak dapat jawapan betul. Kita dapat macam ni alamak. So jawapan dia macam mana? X kuasa 2 tolak. So berapa? Dua A X plus 2 equal to 0. Nak buat macam ni pun boleh. Ataupun dia nak dalam bentuk apa tadi? General form. General form dia kena ada AX squared plus So kena darab 2A T. Cikgu. Ya. Cikgu, kenapa dia 2 alpha? Baru nak tanya. Kena Kenapa alpha bukan je. alpha je? Allah subhanallah. Sorry. Dia alpha squared tambah 2. Per alpha. Ya. Okey. Alpha. Okey. Jangan saja buat salah pun. Cik. Nak jawab. Boleh juga hasilnya So, kalau buat alpha square tambah 2 je. mana lagi ni yang salah ni? Darat semua dengan alpha. Darat Betul tu. alpha. Darat semua dengan Sabar. alpha. Jadi Sabar ni. Alpha square tambah 2. X kuasa 2 tolak A buat kurungan sikit tambah 2 X tambah 2 alpha. Ini dapat full mark. Macam tu lah. Kalau macam ni dapat 2 markah je lah. Sebab dia ada sebut dekat sini general form. Kena tulis dalam bentuk yang ni. Okey, so jawapan dia ini adalah yang ini. Boleh? Kita pergi soalan nombor 2. Satu masalah SVP ni dia tak ada skema tau. Dia tak bagi keluar skema. Itu masalah dia. A group of 150 students were selected to complete a science project in a certain number of weeks. On the second week, 4 students withdraw the project. So first kali, dia ni 150 adalah term pertama. Term kedua ada berapa orang for the second week? Term kedua 146. 142. Okay, so kita dah tahu dah yang ni bukannya G bukan GP. Ini adalah ni Amai yang tak tahu lagi ni. Tolong tengok betul-betul dia tak ada bahagi pun, tak tahu nak boleh check pun boleh kan. 146 bagi 150 dia sama dengan 142 bagi 146. So soalan ni yang paling penting apa dia? Kena tahu dia punya A dengan apa? Apa lagi D? D sama dengan D sama dengan D sama dengan tingkat. Masuk formula je. Soalan ni nak apa? 22. Ada 20 orang je. 22 orang je. So 20 orang nak pakai apa ni? Pakai N. Anthem tu Anthem. 22.
So masuk formula apa dia? Lupa dah. A plus N minus 1 eh? Ya. Okey, Ikut teruskan itu. 150 tambah N kita tak tahu. D kita Negatif 4. 22. Sekarang ada tambah dekat sini, kita tolak jadi 22 tolak 150, 128 eh? 128 N minus 1 negatif 4. Itu kita bahagikan 128 jadi 32 N minus 1. N sama dengan berapa? 33. So, 3. Yeah. Soalan Usia saja. rasanya senang je soalan ni, tak susah. Razik, terbetul Razik. Razik Dia complicated tu. Razik Tadi ni tadi Ya, Razik masuk ni. Betul. terbetul je Razik ni ada ke? Tak ada pun. Tak ada pun. Ada lagi ke yang nak accept ni? Tak, kita tengok ayat Ha? apa. Tak ada je. Ada orang still waiting. Subhanallah. Sekejap nah. Cikgu admit dulu. Siapa yang dalam tu yang tak masuk lagi, cikgu tak accept tu, tunggu Ustaz. Cikgu lupa. Boleh tak keluar pun ni. Okey, soalan nombor 3. Ini pun senang kan? Senang. Ini senang. Term pertama, term kedua, term ketiga. Ya. Tahu siap-siap dah dia nak pakai apa ni? Geometric progression. Geometri. So dia nak apa ni? Find the sum Infinity lah. Ada satu formula je tau. Air. Sorry, A. A berapa? So kalau formula ni yang paling penting adalah A dengan R. 1 minus. A sama Satu dengan tolak R berapa? M square. M square. Lepas tu boleh masukkan sebab dia nak in term, mana in term ni? Term of M. Find Bawah the tu cikgu. M. Ya, yang ni. So dia nak in term of M, tak payahlah kamu cari nombor, memang tak jumpa lah. A sama dengan 1. 1 minus square. So siap. Square. So begitu sahaja. Boleh? Boleh. Boleh lah. Slow sikit je. Biasalah orang tak ada duit kan. So kita tak ada duit. Nombor 4 tu, nombor 4. Nombor 4. 4 ni susah lah. Tak boleh. Okay, nombor 4. Sekarang ni nak buat apa? Sekarang ini apa namanya ni? Itu gradient function. Gradient function ini. Itu Divided Point. X kali kedua. Turning tahu point. lah. Gradient function cosine. So, Turning point. Seduh. sekarang dia dah bagi ni tau 13. Apa kata kita pergi ke sini, lepas tu kita samakan dengan 13. Faham maksud cikgu? Betul lah tu kan. Faham. Kan? Okay. Saya buat tu. Y X. Yang ni kalau tak dapat markah pun tak apa. At least kita integrate dapat markah. So integrate. Yang ni berapa dapat? 9x tambah C. 9x. Kuasa 2 ke tak ada? Kuasa Kuasa 2. 2. Kuasa 2 tambah C. Tambah C. Kata sama dengan 13. 13. Okey. Ini kena tengok betul. Dia ada bagi betul. Y X sama dengan X sama dengan. Kenapa bergema macam di hari raya? Okey, kita masukkan Bergemuk tu. okey, off audio off. Okay. Okey. Kita masukkan, kalau tak dengar cakap cikgu, buka balik suara cakap tak dengar. Okey? Lah tapi tak syok pula macam ni. On lah suara semua. Okay, kita detect lah siapa yang problem tadi. Dah dapat ke detect? Sekejap. Okay, saya okay. Okey. Okey. Okey go. Okey. Okey. 1 lepas tu C dapat berapa ni? C dapat
Okay, so nak buat apa sekarang? C sama dengan 4. So kita nak buat apa lagi lepas ni? Sekarang ni Tahu ego. ada dy dx. Sekarang kita dah ada apa ni? Tak tahu lah ego. Saya dapat sampai Y jenis dx sama dengan 9x squared tambah 4. Ya, bagus. Dy dx, kita dah dapat C tadi kan? 9x kuasa 2 tambah 4. Lepas tu Ya. dia nak dekat sini. Integrate lagi. Ya, integrate lagi. So, saya Oh. dengar slow-slow walaupun tak nak menyampuk. Harap faham lah. Yang ni nak pergi nak cari Y, kena integrate lagi. So, cikgu integrate betul-betul 9x kuasa 3 per 3. Tambah 4. Jangan lupa C sebab ada C. Kali ni kita masuk lagi jadi berapa? 1/3. Cube tambah 4x tambah C. Okay, yang ni still kena pakai ni tau. Yang ni still kena pakai kita punya koordinat tu. Maksudnya kita boleh pakai koordinat tu untuk setiap kita punya stage tu. Sebab dia memang akan bertemu pada satu titik. So kita boleh guna Y11, X1. Masukkan sekali lagi. C sama dengan 4. C sama dengan 4. Lajunya apa ni? 1 tambah C. C sama dengan 4. So dia nak equation of the curve Y sama dengan 3x tambah 4x tambah 4. betul? Betul. So ini adalah jawapannya. Zoom sikit. Lain buat apa? Jawab pergi ke soalan nombor 5. Oh, ni tak faham you. Okey, tak faham. Iya tu. Cikgu pun tak faham. Okey, cuba tengok sini. Ini Y sama dengan GX. Ini Y sama dengan X plus C. So apa conclusion kita boleh buat? Samakan. X plus T plus C. Kalau kita differentiate dapat x tambah C. Okey, macam mana yang bawah ni pula? Hash X sama dengan berapa? Hello? X tolak C. X tolak C. Ya, ini memang cara noob lah. Ada orang guna cara lain lagi. Kita guna cara ni je lah, senang. Lepas tu dia kata dekat sini, Fx sama dengan Gx bahagi Gx. Kalau nak differentiate macam mana? Ini kita panggil apa? Dia ada dua, product rule ke? Ataupun quotient rule. Yang lagi satu rule. Ya, Quotient rule. quotient rule. Quotient. So kita buat macam biasa je pakai quotient rule. Mana dia ni? Okey. Kita buat apa ni? Ingat tak quotient rule? Tak. Ya. Oh. Dulu X tambah C. Yang ni tolak C. Yang ni Oh. masuk ni jadi satu. Satu. X sama dengan Satu. lajunya cakap. Okey, lepas tu sekarang ni jangan tak quotient rule kena tolak betul-betul. Yang ini darab dia baru kita tolak yang warna biru. Boleh? Tu kita buat. Boleh. Tolak C. Buat apa lagi? Tolak 1. Tolak dengan X. X. 1. Tambah Tolak satu. darab kan? Oh. Darab. Okey. Tengok balik quotient rule macam mana. Lepas tu dia kena ada apa? V squared kan? V squared. So X minus Satu squared. X squared. Oh. Baru kita dapat nanti apa nama dia. Lepas tu kita masukkan dia nak kosong. So kita boleh masuk kosong terus, tak payah kita kembangkan. So kosong tolak C. Lagi berapa? Tolak dengan berapa? Apa ni dapat macam ni pula? Tolong sambung jap.
tolak dengan ada ke? Hashtag lah. Aduh, terbaliklah. Terbalik. Baliklah, hashtag bagi GX. Aduh. Azad, dia pada balik. Laju. Terbalik. Hashtag dekat atas. Kita pandang Azad. Hashtag dekat atas GX. Ni hashtag. Ni GX. X plus C kan. Lepas tu dapat apa? D prime X. Dapat 1. Lepas tu buat macam biasa. X plus C darab dengan 1 tolak dengan X minus C. Bahagi dengan X plus C kuasa 2. Lepas tu cikgu masukkan kosong tau sebab dia kosong. So dapat berapa? C tolak C bahagi dengan berapa? 1. 1. Oh, dari 2C over 2C pula. 2 ke 1? 1. Ya Allah. C kuasa 2. Betul lah kan? Bawah ni C lah. Bawah ni C kuasa 2. Ya. 2C per C kuasa 2. Jadi 2 per C. Okay, yang tadi tersilap sebab dia punya equation ni tadi apa? Hx bahagi dengan Gx. So kena letak betul-betul Hx dekat sini, Gx dekat sini. Baru dia akan jadi betul. Ada persoalan nak ditanyakan? Okay. Cikgu dia bukan inverse lah. Inverse? Tu F koma atas. Itu bukan inverse. Inverse macam ni. Prime. Itu prime. Tu prime. Ya Allah. Prime. Kalau Nampak dah yang satu lagi kena tengok. Oh, ini first prime. Second prime macam mana tulis? 2 koma. Macam ni ke ataupun F2? Tak tahu cikgu. F2 tu fx dan fx. F2 fx fx. ini topik function tau. Fx fx. Ya, yang ni adalah F masuk dalam F. Yang ini adalah dia 2 kali differentiate. Ini first differentiate. So kena tengok betul sebab ada soalan dia yang keliru nanti. Kita pergi soalan. Ni dapat tak? Ada soalan lagi? Dapat. Yang lain tidur balik. Boleh minum kopi kat sebelah. Boleh ambil kopi kat dapur je. Cikgu, Ya? mana hilang yang X tambah C square tu? Yang ni. Ha, Kan macam cikgu, mana boleh jadi C square? kan cikgu masukkan kosong. Oh, cikgu masukkan awal ke? Masuk terus. Senang. Tak payah nak kira-kira dah. Kalau kita kembang, buang masa kita lah sebab dia nak masuk dah nombor. Oh, okey. Kita masuk siap-siap. Boleh dapat jawapan terus. Nak masuk kemudian pun boleh tapi cikgu rasa masuk senanglah terus dia masuk. Baru dia akan dapat jawapan yang cepat sikit. Okey, dah minum kopi. Kopi pun dah habis. Okey, masalah yang ni. Ini memang soalan kebat. Salah satunya soalan kebat di SBP. So, cikgu mula-mula pun terciduk juga. Sorry. Okey. Ya. Semua soalan ni kertas tolong selak sekarang. Lepas ni kita akan go through dapat kan jadual tu cikgu Norma dah buat tu. So Dapat. ada kelas terus cikgu bincang. So kalau ada masa-masa terluang malam-malam petang-petang terus buat soalan ni. After this kita akan buat soalan SBP kertas 2. So jangan tunggu cikgu nak bincang baru kamu nak buat. So tak syok lah macam tu. Boleh? Ya. Eh. Cikgu, ada orang minta tengok waiting room. Okay, one moment. See the waiting room. Ada 5 orang. Razik. Itulah bagi tahu nanti cikgu. Adila, Sapri. Ni siapa tak tahu ni.
Ni astronaut kita pun ada dah. Ya. Ya, kita tunggu je kawan-kawan kita kejap. Semua sihat ke? Lepas tu kelas apa pula? Kau seorang Tani je. friendly. Ha? Tani friendly je. Apa dia? Tani friendly je ke? Friendly apa? Boleh. Yeah, betul. Terus je. Eh, Okay, siapa yang nak masuk? Selamat datang. Love it. Nanti bagi tahu cikgu lagi siapa yang nak ni. Okay, sekarang nampak ke tak? Nampak. Okay, the function A define yang ni. So, cara yang pertama sebab dia nak differentiate. So, kita kembang dulu siap-siap. Dia akan jadi A sama dengan sama-sama 1/2x cube 2 X kuasa 3 plus 1/2 1 x square. Okay, so kita dengan mudahnya kita dapat jawapan berapa? Dapat jawapan 3/2x square. 2x square So ini set tambah dengan kita tahu juga jangan tak tahu. Ini senang je. Kembangkan lepas tu kita differentiate macam biasa je abang. Boleh dapat markah dah. 3/2x 3/2x square tambah 2x tu. Ya betul. Nampak tak dia tulis tu? Nampak. Alright. Tu. Okay, semua tengok yang ni rate of change. Sebenarnya rate of change ni senang je. Soalan ni tak susah sangat. So nak buat apa ni? Determine the approximate change in A. Dia change in Delta Y over delta X. kita buat delta Y, delta X. Ni dulu. So diganti DA lah. Dia sebenarnya macam ni asal formula dia. Tapi dia tulis A tu lah. Mana A ni? Delta Ke atas dia delta tak guna y. A dx delta A delta X. Dia nak apa? Dia nak delta A. Dia nak yang ni So, kita akan dia seorang-seorang, kita ubah sikit kita punya formula. Darab dx. Delta A sama dengan, sebenarnya dia boleh guna approximate ni, kita boleh sama dengankan dia. So kita akan dapat jawapan delta A delta X darab dengan Delta X. X. So changes in X berapa? 2. 2. P per 100. Ini adalah Jawab X. 100. So sebenarnya adalah P per 100. darab dengan, 2%. so dia akan jadi P 50. 50. Yang ni kena tengok Oh betul-betul. damn. Jangan salah yang ni. Cikgu, kenapa kena darab 2? Sebab dia kalau P per 100 kita tak tahu perubahan dia berapa. Kita kena darab dengan P tu baru kita dapat tahu. Tak faham. Okey lah, kalau kita buat lah 2% daripada 10. Berapa jawapan? 5. 5. 1. 0.2. Ya tak apa, mesti kita darab kan. Tak dengan 10. 0.2. Lepas tu dia berubah. Jadi berapa? Faham tak? 0.2. 0.2. Aha. Darab dengan 10. Dia akan bergerak jadi 12. Ha? Oh. Tak? Oh, bukan dia faham. 10.2 je. Bukan 10.2 je. Ha? 10.2 je. Yelah, dia kata 2% berubah daripada 10. Ni contoh soalan lain lah contoh. So bukan jadi 10.2 ke je? 10.2? 0.2? Yeah. 10.2 je. Sekejap. 10.2. 10 dah. Ya, 0.02 lah siapa yang cakap tadi.
Dia tak cakap apa ikut. Dah 0.2 ke? 10.2. Betul lah, 2 bagi 100 berapa Akila? Oh, 0.02. 0.02. So dia nak perubahan daripada 0.02. So perubahan dia adalah 0.02 darab dengan 10. 10. Okey, boleh tengok balik nanti. Senyap-senyap boleh tengok. Yang tu dapat dah yang ni. So dia nak apa sekarang? Yang ni dah ada P over 50. Delta A, ni apa? DA dx berapa? Yang ni dekat atas dah ada, nampak? 3x² tambah 2x. Lepas tu kita masukkan terus nombor 2 ni. Sebab dia starting nombor 2. X kita adalah 2. Sebelum perubahan tu. Nampak ke tidak? Okay. So dapat 3/2, 2 kuasa 2 tambah 4. So akan dapat berapa? 6 tambah 4, 10. 10. So boleh tengok jawapan. Jawapan dia adalah P over 5. P per 5. Okay. Kita tengok siapa yang baru nak masuk. Cikgu, approximation tak semestinya dah tambah tolak dia boleh darab bahagi Mana darab bahagi macam mana? Delta X tu. Delta X. Dia tak semestinya tambah tolak dia boleh darab bahagi. Ya, boleh juga. Okay. Boleh? 9 lah? Okay, boleh? Hello? Hello? Kat siapa? Saya daripada Balai Poli Rawang Ya, ada masalah? Siapa tu? Cikgu. Dia dah hello kat kita. Okay, so sekarang ni KX. Soalan ni pun nampak macam mudah je. So kena tengok sikit. Given KX. Nampak tu, susah tu. Tak, sekarang ni KX ada kat dalam ni tau. Betul lah tu. So kita Dia kena sama dengan K inverse. kita kena ubah dulu. Kita kena ubah, janganlah kita terus buat K inverse, nanti jadi susah. Kita ubah kita punya form ni jadi KX sahaja. Boleh kita cuba? So kita Boleh. darabkan. Ini darabkan sini jadi berapa? 3X tolak lagi sama dengan 7 plus KX. Dapat ke tidak? Dapat. Okay, sekarang nak buat apa? Bayangkan je lah KX ni apa-apa pun tak apa. K pun tak apa. Kita bayangkan K kan. Takut dia kita tersilap. So kita bayangkan dia K je. Sekejap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I'm not feeling well today. Okay, cepat. So jadi pindahkan K pergi sini jadi berapa? X tolak 7 sama dengan KX tambah KXX. Yo. Oh, Razik. Ya Allah Saidina Razik. Ya Allah Saidina Razik Maulana. Buaya sama. Maulana. Mana ni? Kita pening dah, jap. Buatlah X balik. Tak pening dah juga. So dia akan jadi berapa? 3 X tolak 7. KX tambah X KX. Lepas tu cikgu keluarkan KX. Cikgu dapat 1 tambah X. 3X tolak Terang. 1 tambah X. sama dengan 3x tolak 7 bahagi 1 tambah 7. 3X tolak 7 X. ya, semua kena dapat macam 1 ni. tambah X. Lepas tu baru kita teruskan dia. Sama dengan 2. Masukkan 2. Masukkan 2. First dulu baru masuk 2. Negatif Let 1. y. Negatif 1 per negatif 1 per 3. Kita bayangkan 3. Teruskan kata mengadir. Pergi, kau nak cakap ambang-ambang pergi. Kau tak tahu lawak kau kemana apa pergi. Okey. Ulim cakap KL lah, apa benda lah.
Tak. Oi. Kena cakap dengan biji, kena cakap KL. Tak faham. So nak tinggalkan X jadi macam mana? Ya lah cakap abang dia. Benda ni juga ni. Tak baik go baik go baik go. Lepas tu nak buat apa ni? Ah, Oh. Bina. Lagi. X. Subjek. Ya, sini kita dapat dah. Dapat dah. Oh, okey. Dapat. Dapat. Sama dengan X sama 7 per X. Yang ini adalah first tau. 9. Masukkan 2, Daripada 9. Daripada 9 tu. 7. Jadi Sembilan. berapa? 9. 3 tolak 2. 9. 9. Terbetul lah pula Razik. Oh, betul. betul. Terbetul pula. Okay. Yang tak tahu lagi boleh 1 minit. 10 saat. Boleh Dapat. First kali Dapat. keluarkan dia je. Ada siapa-siapa lagi nak masuk? Tak ada orang nak masuk. Hafizuddin. Hafizuddin mana? Ah, Soalan ni gimana nak buat? 8. Afi. Bandingkan. F3. So nak buat apa? Masukkan sahaja. Yang ni jawapan untuk A. Bila F3 sama dengan 3M tolak 5. Ni jawapan. Boleh dapat? FX. Okey, yang ni yang tadi ni nak buat apa ni? F kuasa 2. Yang ni bukan topik difference, MS tolak topik function. 5 MS. 5 sekali lagi. So bila sebut F2, kita kena masukkan Dia 2 kali. Dia function 2 kali. kena masukkan F di dalam F. Boleh ke tidak ni? Dia jadi senyap. Dia cakap M square. Boleh. So kita M. masuk Kita masuk M. Masuk. Tak apa pula tu. M kuasa 2. 36S tambah 25. Okay, jawapan berapa? Compare kan. M square X. Okay, sekarang ni kita kembang Zat. Jadi F Kuasa 2 tolak 5. Tolak tolak 5M tolak 5 36 X tambah 25. Tak payah buat apa-apa dah tau. Kita compare terus. Ni sebelum X cikgu bulatkan, sebelum X cikgu bulatkan. So kita akan terus dapat jawapan M kuasa 2 sama dengan 36. M sama M dengan, kuasa 2 sama dengan 36. nak jawab apa? Tahu boleh. Dengan berapa ni? 6. M sama dengan? Negatif 6. Negatif 5M tolak 5 sama dengan 25. So jawapan Ni negatif 6. Jawapan dia negatif 6. M sama dengan negatif 6. Yang orang kita nak. So kena buat satu conclusion akhir dekat sini. Kalau jawab macam ni tak dapat markah penuh. So Negatif 6. Negatif 6. sama dengan negatif 6. Boleh? Boleh Aisyah? Boleh. Aisyah dah left ke? Lagi nak masuk. Ni Ammar baru nak masuk, baru bangun tidur. Orang nak habis kelas baru nak masuk. Sekarang berapa dah? 9 suku. Oh, sakit perut. Dah suku. 9, 17. Kita nak sampai kita nak habiskan ya kau.
Kita tengok mana yang boleh. Cepat lagi. Oh, dia balik ni. Dia balik tu. Lagi. What? Hey Zen, let's make reunion. Oh, of course, let's go. Mongolem. Soalan ni macam mana? Find the range of K if the mode is 6. So, dia kata mode 6, so 6 adalah yang paling tinggi sekali. Yang ini kena kecil, ini kecil, ini pun kecil lagi daripada dia. Betul ke ni? Betul lah. Yang bawah tu. Kan? Yang bawah. Yang ini, Yang bawah kan? yang bawah ni semua kecil lagi daripada dia. Find the range of K. So ini berapa? 0 sampai 5. Dia bijak. So K dia tak boleh lebih sampai 6. Macam ni pun boleh? Oh, macam tu Cikgu kan? kalau tulis 0 sampai 5. Boleh juga. Yang sama dengan dia. Boleh dapat 6 tak termasuk sebab kalau 6 yang tu pun jadi sama juga. So mode dia kena 6 lah. So kena kurang. Yang lain semua kena kurang. Tapi tak tahu yang berapa. Lepas tu lagi satu ayat dekat atas ni dia kata. Takut tu buka kamera. Ada orang buka kamera? Tahu? Nanti kita tengok semua sebelum habis kelas ni kita tengok muka semua-semua. Oi, nah. Okay, ingat dekat bahagian positive integers is arranged in ascending order. So sini mesti di antara ni sebab dia dah susun cantik dah. 10, 12. Dia bukannya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dia tak tahu lagi. So soalan A kita dah jawab. So soalan B berapa? Let K 7. K kita letak jadi 7. Express the median in term of V. Median macam mana nak cari? Pakai formula. Tak tahu? Yang ni tak ada pakai formula kot. Yang ni tak payah pakai formula. Formula untuk group data saja. Jadi yang ini ungroup data tapi ada table. So macam mana kita buat? Kita tambahkan semua dia punya frekuensi. Frekuensi dia berapa semua ini? Sekejap. 5 tambah 3, 8, 28 28 bahagi 28. dapat 14. dia tempat 14. dengan tempat 14 dengan 15. Dekat 6 ni, dekat 6. Dekat 6. Tiga Mirul Ashraf nak masuk. Okay, one moment. 1 sampai 5, Tu dekat 6 tu. 2V tambah 2. nama Jadi kita buat 9. dulu. 1 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 14. 14, 14. 15 sampai 21, 21. sampai 22, 23. sampai 20. 8. Kan. Salah ni kita ni. Mana? Padam balik. Tu lah. Cikgu 22 sampai Dah sampai 9 kan? 23. 22 tadi sampai 23. Ya, balik. 16 sampai 2. 22, ya. 23 sampai 24 Oh, okey. Apa lebih lagi ni? Aduh, ya Allah. Cikgu, Yang mana? yang 6 tu 9 sampai 14. Oh, patutlah. 9 sampai 14, 15 sampai 21, 22 sampai 23. 23. sampai 28. Ya, I got it. I like it. Okay, lepas tu tempat ke-14 dengan tempat ke-15 yang mana satu? 2V tambah 2. 2V tambah 2. Bahagi 2 dekat atas. So dapat berapa? Oh. Buat macam biasa je. 6 tambah 2V tambah 2 bahagi dengan 2. So 8. 8 tambah 2V bahagi dengan 2. So jadi 4 tambah V. Betul tak? Ya. Dapat? Tambah V. Tempat Betul. 15. Dia ambil dia punya atas tu, dia tambahkan walaupun ada V tak apa sebab dia nak in term of V. Tak ada masalah. So tambahkan sahaja, lepas tu kita bahagi dengan 2. Ada faham? Faham. Okay, find the value of V. Sekarang kita padam semua benda, kita pergi tengok fokus dekat V. Kita padam semualah.
Dia nak V berapa? Ingat dekat bahagian atas ni tadi dia ada cakap dia adalah ascending order. Contohlah V ni cikgu masukkan dengan 2. Berapa dekat sini? Kalau cikgu masuk V sama dengan 2 dekat sini. Kat situ akan jadi 3. Tiga. Kalau V sama dengan 2 dekat sini, 8. 6. 6. Adakah boleh kita pakai nombor 2? Tak boleh. Tak boleh sebab 6 ni sama dengan sebelah sini. Betul. Sekarang kita padam, kita try Tak 3. 3. 1. V3 berapa ni? 5. 3, 5, 4. 4. 4 ke apa ni? 2, 3. 5. Betul tu 5 yo, betul 5. So V3 berapa? 3, 8. 8. 8. So itulah jawapan dia. V sama dengan 3. Hah? Oh, macam tu. Macam tu je. Serius lah. Teka je cikgu. Mungkin ada cara-cara yang lain tapi cikgu rasa cara ni memang sangat mudah lah. Try and error. 4 pula. Try error je. Dia bukan try and error sebab dia dah bagi ascending order kan. So kita check je masuk. So, Cikgu bila jalan kira macam mana? Kalau tak ada ascending order tu macam mana? saja. Tulis je V sama dengan 3. Tak jalan kira. Kereta V sama dengan 3. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey, ini satu markah. Yang ni 2. 2 markah. 3. satu markah. Okey. Tulis nombor. Soalan tu memang sangat mudah. So masukkan sahaja. Tak ada jalan kerja pun. Sama dengan 3 pun boleh. InsyaAllah. Dapat tahu paper map bila? Kita dah petang ni dia buat pengumuman lagi kan? SPM tahun depan bulan April. Boleh. Tu dia. Dia buat kan? Tak Macam ni. kira form 5 paling lama sekali dengan kawan-kawan. Form 5 Pro Max. Kawan-kawan apa yang cikgu nak rumah cikgu. Form 5 lah selamanya lah. Ya Allah. Okay, nombor 10. Given that first quartile, ini ada benda baru nak ajar. First quartile macam Tiga. Ascending order. Dia 1/4 cikgu. ya, first 1/4. First kali kalau form 4 sekarang dia dah ada belajar benda ni, kamu mungkin tak belajar pun. First kali kena susun dulu. Susun. Jawapannya 3 ingat. Hai. Bukan 2.5 ke? 3. 2, 3, 5, 6, 8. 8. Dia kalau macam ni, dia senang je. Nak Dia, bagi 2 dulu. dia punya median dekat sini. Ataupun kuartal tu. Okey, lepas tu kena lagi sekali kan? Lagi sekali buat sekali lagi. Ambil yang ni, kan kita dah potong kat sini kan? Yang untuk kuartal 1, kita ambil yang 3 nombor ni. Kita cari dekat mana 3. tengah-tengah dia adalah 3. 3. So kuartal 1 sama dengan 3. Yang ini kita ambil yang sini. Yang ini adalah kuartal 3. Boleh faham? Faham. Okey, kita bagi contoh lain. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11. Okey, yang ni kuartal 1 dia berapa pula? 1 dia 8. 6. Okey, sekarang ni kita ambil median dia dulu. Ini median kan? Median dia 6. Ya, dia 6. Gabiro je. Dia tak 12 cikgu. Okey, ini 6. Ini adalah kuartal 2. 2. Okay. Okey, kalau ini kuartal Kuartal. sabar. 2, 3 ni berapa ni? 2, 4, 6. Okey. Faham pun. So ini dia punya median dekat mana? 4. Ini adalah kuartal 2. Kuartal 1 dia berapa? 2, 3, 4. Tak tahu. Tak, tengah dia dah 4, kita tak payah kacau dia dah. Kita ambil yang ni saja, kita cari tengah-tengah dia berapa. 2.5.
Okay. Boleh faham tak? Tadi kan dia nombor Okay. even number. So dia ni untuk odd number. Sini akan jadi kuartal 3 sama dengan 5.5. Boleh faham? Okay. Dia ada dua benda yang berbeza. Yang ni dia kita kena masukkan sekali. 5, 3 dengan 2. Yang ni tak payah pun. Sebab dia memang tengah-tengah sorang-sorang. Faham? So kat sini kuartal 3 sama dengan kuartal 1 sama dengan 3. okey ni jangan kata dia setiap data tu cikgu padam semua sekali tak payahlah dalam Follow je. tambah dengan 10. Macam mana efek dia? Follow je. Okey, follow Dah. saja sebab kuartal ni dia masuk dalam central Tendency. measure central tendency. Tendency. Measure central tendency. Kuartal Alhamdulillah. dengar juga ah. Dengar you. Dah pengsan dah ni. Sekejap. Interkuartal baru dia masuk dalam measure of dispersion. Boleh fahamnya tu? Kalau first quartile saja sebenarnya dia macam median dah sebenarnya. Kita mencari tengah-tengah di antara sini. Nampak tak? So sebenarnya dia bukan measure of dispersion. Sebenarnya dia adalah measure central tendency. Dia lebih kurang macam median juga. Boleh faham ke tidak? So jawapan berapa? Follow saja. 3 harap dengan 5 tambah dengan subplot 25. Boleh dapat? Boleh. Ada masalah? Tak ada masalah. Okey, kita teruskan. Yang first quarter tu macam mana ni? Tak faham lah. Okey, tak faham? First quarter tu. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa beza dia? Iman? Genap dengan ganjil lah bilangan dia. Okey, yang ni daripada ganjil 4 adalah median, kuartal 2. Yang kita ambil dekat sini tengah-tengah ni 2.5. Okey. Yang ini pula dia punya tengah-tengah dia sini. 4 dengan 5, 9 lah, 45. Yang dekat sini pula hati-hati dia kena ambil yang ni juga. Boleh? Boleh? Ni basic je, tengok betul-betul. So tengok balik yang tu. Okey, faham. Dah start lah ni. Maknanya dia suruh kita berhenti lah ni. Tidak! Alhamdulillah. Ada orang nak masuk room kita, 2 orang lagi. Razik dia keluar tu. Izzuddin mana habis ni? Tak ada pun. Okay, soalan nombor 11. Okey. Yuzul! Linear law. Linear law ni senang je, tolong buat. Yang ni sama je macam soalan-soalan sebelum ni. Masukkan, gantikan dengan Y. Ini M. X. C. So yang ni berapa nak letak gradient dia? Negatif 2/3. Ada dia cakap apa kat sini? Gradient dia adalah negatif 2/3. Boleh tak kita cari titik dekat sini? Boleh. Ini berapa dia punya? Boleh? Rumuskan koordinat negatif 98 tu. So 8 8 tolak. berapa jawapan? Y 2. 2. So sebenarnya Y kat sini adalah 2.
2. 2. Gradient boleh masuk tang sini balik. Gradient berapa? Negatif 2 per 3 X. Dia punya y-intercept berapa? 2. 2. Lepas tu dia nak apa? Express y. Dia nak y duduk seorang-seorang. So boleh pusing. Jawapan dia nanti jadi lah seperti ini. Okey dapat. Ini simple lah, macam biasa kita buat soalan ni. Memang ada pun kita jawab soalan ni. So tengok betul-betul, cari M, cari C yang paling penting. Lepas tu masukkan dalam equation dia. Lepas tu boleh putar, boleh dapat jawapan. Boleh? Ada lagi kena masuk? Tadi siapa yang tak dapat masuk tadi? Adila boleh masuk dah? Adila. Ada cikgu, Dila ada. Mana dia? Suara dia tak ada pun. Ni ada. Oh ni suara dia ke? Okey, nyanyi satu lagu. Tak nak. Saya nak makan kopor ekor. Oi, baik. Malam. Mi boleh kau Mi. Bukan Man, bukan. Makan depan kolam Mi. Makan depan kolam. Kami makan dengan ni. Pada SMA. Kami makan dengan apa? Aduh. Orang ada Oh Mi makan depan kolam Mi. Ikan aku nangis Man semalam. Okey, kita pergi soalan nombor 12. Tolong jawab sendiri. Tak nak. Tak nak pun. Cikgu jawabkan. 24. Okey, nombor 1, 24. Macam mana dapat jawapan? Aduh, sakit. Okey, father seat in the first coach while the mother seat in the last coach. So dia ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam mana kalau anak dia kecil? Kesian anak dia. Kan? Kalau anak dia kecil tak boleh lah. So maknanya cerita ni menceritakan satu pakcik tua yang anak dia dah besar dah. Anak dia suruh ambil SPM tapi SPM tak ambil lagi. So ada 6, 1, jap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang depan ni wajib bapak dia. Bapak dia 1P1. Mak dia 1P1. Lebih dia 4P4. Dapat jawapan 24. Dapat. Jadi tak ada masalah. B ni pun senang juga. The parents and the youngest child must sit in the 3 consecutive coaches. So sekarang ni, dia tak semestinya sini je. Dia mungkin dekat sini. Alamak. Oh, ni rumah. Jadi dia duduk orang konsekutif. So macam mana nak buat? 3P3 dan 4P4. Ya betul. Kita boleh gunakan kaedah duduk bersama-sama. Kan? So duduk bersama. Contohlah kita bayangkan di sini macam ni lah yang sebelum ini kita tengok. Dia duduk bersama-sama. 3P3 darab dengan 4P4. ya, 3P3. 4P3 tu. 3P3. Okay, Bukan 3P3 ke? kalau lupa kita tengok ni balik. Contoh Bukan 4P3. Razik. Ya Uish. saya. Oi. Okay, cikgu nak vokal duduk bersama-sama. So, Dia bunyi dia. Okey. macam nombor review. Arti Z. Sekarang kita sini Ada 5. ada satu rumah. Ada 5 kan. So sekarang ni AI ni jadi 2P2. Lepas tu ada berapa rumah? Rumah ada 5P4. 5P5. Cikgu. Oh 5P5. 2P2 cikgu. Ha? Bukan 5P2. Nak duduk dekat 2 tempat? Bukan 5P. Apa tak 5P4? Ada 5 tempat. Ada 5 tempat dia nak berubah. So kita senang guna pakai benda ni. Kalau nak duduk bersama-sama, kita terus pakai ni. Memanglah cikgu, memang ada banyak cara sebenarnya.
Sama je lah. Tapi cikgu rasa yang ni mudah. Ha? So kalau duduk bersama-sama, kita buat macam tu je. Kita asingkan dulu. Contoh macam ni kan. Mana? Kita buat yang ni. Kita tengok. Maknanya kita buat macam mana? Sekejap kita padam. Bapa, emak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. So sekarang dia nak duduk yang bersama-sama berapa? Bapa, emak dengan Anak anak. keempat. Besar. Terlebih je, yang lebih tu 2, 3, 4. Oh, okay. 4. Ini duduk satu rumah. Yang ni satu je rumah. So yang ni buat macam tadi juga, dia akan jadi 3P3. Setuju? Betul. Setuju. 1, 2, 4P4. 4P4. Kalau tak faham lagi, okey cikgu boleh terang lagi bagi faham. Sebenarnya, contoh cikgu ambil ni 2, 3, 4. BE1. Razik, are you there? Ya. Okey, sebenarnya kan kita nak sumbat dia orang ni, satu boleh pergi duduk kat sebelah depan. Satu dia boleh sumbat dekat sini, letak kat sini. Satu dia boleh letak kat sini. Dan satu lagi dia boleh letak dekat belakang sekali. Oh. Sebab 4P4 boleh juga nak guna kaedah ni, tapi cikgu nak senangkan, cikgu jadikan dia rumah, cikgu terus buat 4P4. So boleh dapat jawapan yang ini, darabkan dapat berapa? 144. So soalan ni senang. Cikgu. Ya. Jawapan saya dapat tapi jalan kira lain. Okay, tak ada masalah. Kalau dia 3P3 darab 4. Boleh. Boleh. Masalah. Memang boleh juga guna cara tu. Maksudnya kamu dah asingkan. Darab dengan 4 kan? Ada cara tu kamu asingkan. Boleh juga, tak ada masalah. Itu pulanglah pada kamu. Okey, kalaulah soalan dia kata 3 orang tu tak boleh duduk bersebelah. Macam mana nak buat? Tolak. 3P1. Ambil semua sekali berapa tadi? 6P6. 6P6. 6P6 kalau semua kita tolak duduk bersama-sama. Tolak duduk bersama-sama tadi berapa? 144 kan? Oh, okay. Ini duduk bersama-sama. Kalau tak duduk bersama-sama maknanya kita ambil semua sekali, kita tolak dengan duduk bersama-sama. So dia yang 3 orang tadi tak akan duduk bersama-sama. Okay. 5, 7, 6. Ya, itu jawapan. Tengok balik yang tu, baru tengok. So kita mungkin soalan terakhir ke? Ya. Okey. Okay. Laju terakhir je. Cepat cikgu, cepat. Okey, A. Mandi ya, tak mandi lagi. A ada berapa? 2. A 1/3. A ada 2. Besarnya. Cikgu lukis untuk kamu lah. Cikgu memang suka melukis. Oi, kaleng-kaleng. Mi, makan kepala ekor, Mi. Engkau boleh ekor. Hamba man. Lawa Dodak Razi. Dapat ke tak? Cikgu buat. Dapat. Cepat. Okay, berapakah probability dia? Untuk dia ambil 2, yang dia kena letter yang sama Tak tahu. Letter yang sama, Color berbeza. Different colour. those marble are labeled with the same letter but different color. So mana? 2/6 darab 6/11. Ya, so jawapan dia adalah kalau kita buat A, lepas tu A kuning pula, A kuning. Tambah dengan
Warna B berapa? merah, B kuning. Ni. B. Betul? Betul. Okay. Probability A berapa? A merah? 2/11. Itulah betul. 2/6 darab 6. 1/3. 2 per berapa dulu? Semua sekali berapa? 2/6 darab darab 6/11. 6/11. Kenapa 2 per 6? Ha? Kenapa 17? Oh, semua sekali. Dia kan dalam Campur sekali dengan tu. Oh, dalam bekas yang sama. dia bekas yang sama. Oh, dia bukan asing tu. Dia tak asing. Dia kata in a box. From the box. So dia dalam satu bekas sahaja. Two marble are drawn randomly from the box. So satu sahaja sebab cikgu lukis macam ni. So kita masukkan 2/17. Ini akan jadi berapa A? 6/16. 6/16. B berapa? 6/16. 4/17. Betul? 3/68. Ya, rasa-rasanya betul. Aduh. Boleh cek balik semula. Kalau salah, maafkan saya. Okey. Boleh cuba jawab. Cikgu tak lupa soalan ni. Nanti apa-apa, cikgu cuba carikan jawapan untuk kamu. Cikgu nak skema yang lain, cikgu. Tak ada pun sebab skema tak ada. Skema yang lain ada SPP. Cikgu lah skema kami. Cikgu buatlah video recording. Ya, cik. Nanti cikgu Cikgu buka YouTube. Cikgu YouTube. Betul. Nanti saya tolong like video cikgu. Like and comment. Okay, last. Satu lagi. Cikgu. Buat nampak macam soalan ni. Baik. Kita jawab semua. Jawapan dia 2A. 2A. Alah. Dah. Jawapan. Cikgu buat So, 2 kuasa 4. So jadi 8A. Darab. Ini jadi 2 negatif 10A. 2 negatif 10A. So jawapan dia 2-0. Jawapan dia 1. Yeay. 2/01. Ya. Bukan 2A ke cikgu? Jawapan dia 1. Tak faham. Ya. Betul. 10 tolak 10. Dia bukan nak A. Dia nak jawapan dia. Sebab tu dia akan bagi nilai yang boleh dapat nilai. Dia tak tinggalkan ada alpha lagi, ada A lagi. So jawapan dia 1. Tepuk tangan. Yeay. Aduh. Marvelous. Boleh tengok sekali soalan ni 3 markah. So soalan lain nantilah kita tengok balik. Kau nak jawab Video lagi? cikgu. Okay, pergilah mandi. Siapa yang belum mandi, terima kasih. Sampai join. Bye, cikgu. Okay, cikgu. Jumpa lagi. Tahan cikgu. Okay, boleh. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye. Terima kasih, cikgu. Bye.